Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 21 November 2020 bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak merancang untuk mewujudkan syarikat telekomunikasi sendiri dalam tempoh 2 tahun akan datang. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, keputusan bagi menubuhkan syarikat telekomunikasi sendiri itu dibuat pada mesyuarat Kabinet Negeri pada 18 November lepas. Jelasnya, kerajaan negeri akan memberi subsidi kepada syarikat telekomunikasi itu kelak bagi menyediakan tarif yang lebih rendah kepada rakyat. Bermakna kita mencari jalan keluar. Dan dari sudut itu, kalau kita bergantung kepada katakanlah kita TM, DG ataupun telco yang lain, dia tidak mau pergi ke luar bandar sebab dia punya bottom line tidak ada. Ya, tak ada dari segi jumlah orang pengguna. Ada. Jadi dia rugi. Jadi apa jalan keluar? Jalannya keluar ialah kerajaan terpaksa mempunyai telco kita sendiri dan kita beri subsidi kepada telco kita sebagai tarif penggunaan internet itu akan rendah. Bila agak-agaknya Datuk? InsyaAllah dalam masa setahun dua ni. Sebenarnya semalam saya dah. Ini satu inisiatif baru lagi. Semalam kita hanya putuskan semalam. Bercakap dalam program diskusi Pasca Bajet 2021 bersama Abang Jo yang disiarkan di saluran televisyen TV Sarawak pada Jumaat, Ketua Menteri memberitahu kira-kira 1,200 menara komunikasi telah dirancang untuk dibangunkan di seluruh negeri menjelang 2023. Katanya kerajaan negeri juga telah meluluskan dana sebanyak RM150 juta bagi memulakan projek perluasan liputan Wi-Fi mengikut sistem zon di Sarawak. Baru semalam saya meluluskan 150 juta. Untuk kita melebarkan Wi-Fi. Wi-Fi kita ke seluruh peringkat menggunakan zon sistem. Jadi kalau ini sudah ada, bermakna internet connectivity ini ada perancangan untuk menambahkan jumlah menara telekomunikasi? Menara memang ada. Kita sudah bangun 300. Dan 300 lagi pada tahun ini, 600. MCMC dia nak bangunkan 646. Bermakna kita mungkin pada tahun 2023 1,200 menara. Seterusnya, mengenai peruntukan dana sebanyak RM1.9 juta kerajaan negeri yang membawa pelbagai pembangunan di Kampung Semaba. Bercakap dalam sidang media selepas menyerahkan penyerahan projek baru di Kampung Semaba pada Jumaat, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loh Kiew Chiang berkata, antara pembangunan yang sedang dilaksanakan ialah menaik taraf jalan raya dan sistem perparitan serta projek lain. It's about 1.9 million up till today. 1.9 million in terms of, including this nice little borough, the roads, the drains, the buildings that I've managed to put up. So it's 1.9 million already in Semaba. Tambahnya, antara projek lain yang telah siap di Kampung Semaba adalah naik taraf gereja SDA Kampung Semaba dengan kos RM250,000 dengan gereja Sacred Heart Kampung Semaba sebanyak RM50,000, termasuk 5 projek baik pulih rumah juga telah dilaksanakan. Beralih ke laporan di Miri. Kerosakan Taman Awam Miri yang dibuka sejak 23 tahun lalu mendapat perhatian Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin dan Majlis Bandaraya Miri MBM. Susulan itu, beliau bersama Datuk Bandaraya Miri Adam Yee dan beberapa kaki tangan MBM telah meninjau kerosakan taman berkenaan pada Jumaat dan mengambil tindakan sewajarnya demi keselamatan masyarakat. Menurut Datuk Lee, kerosakan akibat faktor semula jadi perlu diganti dengan bajet yang telah dicadangkan untuk kerja-kerja baik pulih bagi memastikan ia dalam keadaan stabil dan mendatangkan bahaya kepada pengguna awam. Dalam perkembangan sama, Adun Senadin itu menambah pada tahun ini sebanyak 6 kawasan taman rekreasi telah dicadangkan dibina di kawasan perumahan, iaitu masing-masing 3 di kawasan perumahan Permai Jaya dan perumahan Senadin. Manakala di Serian, bangunan Jabatan Agama Islam yang dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan Disember 2020 akan mula beroperasi pada Januari 2021.
yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha ketika melawat tapak masjid-masjid bahagian Serian pada Jumaat berkata ianya merupakan satu usaha pihaknya dan Jabatan Agama untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat Islam di bahagian Serian seperti bahagian dakwah, kaunseling dan bahagian nikah. Menjelas mengenai pembinaan masjid bahagian Serian, katanya ia tidak akan dirobohkan sepenuhnya yang mana struktur bahagian atas masjid masih dikekalkan dan hanya ditambah baik dengan keperluan-keperluan lain. Tambahnya lagi, masjid tersebut yang dijangka siap pada Mei 2023 akan dilengkapi dengan Dewan Serbaguna bagi menjalankan aktiviti keagamaan. Dan makluman masjid ini insyaAllah akan ada Dewan untuk serbaguna untuk di kawasan itu. Dan semua kawasan masjid ini boleh memuat dalam the main prayer hall kita boleh muat sekitar 800 dan di luar ruang limpah kita buat sekitar 1,500. Jadi ini sebagai tambahan kerana masyarakat Serian sekarang ini memerlukan masjid yang besar, alhamdulillah, dan reka bentuknya adalah berkirikan baruk yang kita katakan daripada dan sekarang ini dijangka sekitar 20% kesiapannya, progress completion is 20%. Dan insyaAllah kalau semua tidak ada aral melintang, insyaAllah akan siap pada Mei 2023. Dalam masa yang sama, Adun Bukit Semuja John Ilus turut hadir melawat tapak Masjid An-Nur Sungai Buloh dan menyampaikan sumbangan kepada 5 penerima. Berikut pula laporan di Kuala Matu. Penduduk kampung bersama beberapa agensi kerajaan terlibat dalam program gotong royong membersihkan pantai dan kawasan penjajah pantai Kuala Matu yang diadakan pada Jumaat. Ia selepas kawasan tersebut dilimpahi kotoran yang dibawa ombak semasa air pasang besar beberapa hari lepas. Penghulu Kuala Matu, Lai Elan Sabli, menzahirkan penghargaan terima kasih kepada agensi-agensi yang terlibat dalam menjayakan gotong royong tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailan bin Sabli, Penghulu Kuala Matu, mengucapkan terima kasih pada agensi-agensi yang terlibat yang telah menjayakan gotong royong pada pagi ini. Turut berterima kasih Pengerusi Persatuan Penjajah Pantai Kuala Matu, Muhammad Arifin Zamaluddin. Saya Muhammad Arifin bin Jamaluddin, Pengerusi Pantai Kuala Matu. Saya ingin berterima kasih kepada Penjajah Pantai Kuala Matu, JKK Kampung Kuala Matu dan agensi kerajaan seperti pejabat daerah, MD-MD, Bomba, Rela dan agensi-agensi yang terlibat pada hari ini untuk program gotong royong di Pantai Kuala Matu. Dan juga saya besar hati berterima kasih juga kepada semua penduduk Kampung Kuala Matu yang terlibat untuk program gotong royong hari ini. Sementara itu, Kansel Lapuk Rawit memberitahu masalah yang dihadapi di kawasan pantai itu akan berakhir dengan siapnya projek benteng pantai Kuala Matu yang sedang dalam pelaksanaan. Saya selaku Kaunselor Lapuk bin Rawit yang sama-sama membantu para penduduk-penduduk penjajah di pantai Kuala Matu pada pagi ini, dan insya-Allah dengan adanya benteng pantai Kuala Matu nanti yang akan dilaksanakan mungkin dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah melanda pantai Kuala Matu saat ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivian Mirzaika dan kru penerbitan. Ikuti laporan selanjutnya pada edisi malam. Berita-berita terkini Sarawak boleh didapati di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.